Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulmi bin Syafi'i. Nombor metrik saya DHU 2019243277. Nama saya Luqman Al-Hakim bin Muhammad. Saya dari kelas DPHU 3B. Nombor metrik DPHU 2019244409. Nama saya Muhammad Nizam bin Muhammad Suhaimi, DHU 2019245502. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haikal Ahmad bin Syarif Fendi. Saya kelas di PHU 3B. Nombor metrik saya di HU 2019-2450. Saya Abdul Hau bin Muhammad Ismail di HU 2071243321. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Luqman bin Sobri. Nombor metrik DHU 2019-24464 daripada kelas DPHU 2B. Nama saya Al-Qudrawi bin Ahmad Usni. Nombor metrik DHU 2019-24528. Grup kami daripada kelas DPHU 3B yang diberi tajuk Pluralism. Saya sebagai moderator ingin menanyakan apakah maksud pluralism. Mohon saudara Nizam jelaskan apakah itu maksud pluralism. Terima kasih kepada moderator kerana bertanyakan soalan itu. Okey, sebelum kita bercakap mengenai maksud pluralism ini, saya akan memberitahu tentang asal-usul pluralism ini dan siapa yang memperkenalkannya. Pluralism ini telah ditubuhkan oleh Friedrich Schleiermacher pada sekitar abad ke-18. Tujuan asal pluralism adalah untuk menentang Kristian Katolik yang melakukan kekejaman kepada mereka. Mereka perlu mematuhi semua undang-undang. Contoh undang-undangnya adalah tidak boleh membaca dan mentafsir kitab Injil. Jika tidak, mereka akan dikenakan hukuman berat seperti diseksa ataupun dibunuh. Bermula dari situlah pluralism ini diciptakan bagi menghalang penindasan terus berlaku. Adakah pluralism ini ada kaitan dengan liberalism? Jawapannya ada, kerana di dalam liberalism ada pluralism. Dan kalau anda semua hendak tahu, pluralism dan liberalism diciptakan oleh orang yang sama, iaitu Friedrich Schleiermacher. Pluralism adalah bermaksud semua agama adalah sama dan tidak ada perbezaan antara agama. Ini bermaksud Islam adalah sama dengan agama Kristian dan agama lain-lain. Okey, baik. Kita pergi ke soalan yang seterusnya yang dijawab oleh saudara Amar. Berikan ciri-ciri pemikiran pluralism. Apa yang dimaksudkan dengan berpegang kepada konsep pluralisme? Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap realiti yang agung. Manakala maksud akal manusia adalah wahyu, aliran ini membahagi wahyu kepada dua, iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah Al-Quran dan La adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akal yang sebenarnya menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan serta konteks suasana zaman. Aliran pemikiran ini mendakwa Al-Quran diresapi dengan budaya Arab. Tambahan pula, mereka menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembawa risalah juga terdiri pada orang Arab. Mereka menyatakan bahawa risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah risalah ataupun mesej budaya Arab. Manakala last sekali maksud mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan Al-Hadis adalah aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi pentafsiran Al-Quran yang diguna pakai kini, dengan mereka menggunakan dengan slogan membebaskan dan mentafsirkan tafsiran Al-Quran. Aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan
sendiri terhadap beberapa ajaran Al-Quran yang jauh berbeza dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, baik. Kita ke soalan yang ketiga. Berapakah jenis-jenis pluralism? Sila jawab, Saudara Lokman. Okay. Pluralism pertama iaitu pluralism agama. Kepelbagaian agama dalam masyarakat dapat menjadikan hidup kemasyarakatan lebih menyelah. Kepelbagaian agama ini perlu diimbangi dengan sikap toleransi, kerana apabila sikap toleransi itu tidak wujud di dalam kepelbagaian agama dalam masyarakat, ianya akan mengakibatkan wujudnya konflik dalam masyarakat sekeliling dan tidak mustahil akan wujudnya pergaduhan dan perpecahan kaum. Pluralism kedua iaitu pluralism ilmu pengetahuan. Pluralism ilmu pengetahuan ialah pertumbuhan di dalam ilmu pengetahuan dapat menunjukkan hak-hak individu dalam mencetuskan kebenaran yang sifatnya meluas bagi semua individu. Yang ketiga iaitu pluralism sosial. Dalam lingkungan sosial, interaksi dalam masyarakat dapat ditunjukkan dengan rasa saling menghormati antara satu sama lain. Hidup berdampingan tanpa wujudnya konflik merupakan sebuah cita-cita yang hendak dicapai di dalam pluralism sosial ini. Yang keempat iaitu pluralism media. Seperti yang kita tahu, media merupakan salah satu aspek yang terpenting sebagai alat dalam menyiarkan informasi dan memiliki wewenang secara bebas serta keberadaannya telah diakui oleh banyak negara. Sebagai contoh, saat pemilihan parti untuk menjadikan parti tersebut sebagai kerajaan, banyak media menyiarkan tentang manifesto-manifesto mereka supaya rakyat dapat memilih mereka menjadi kerajaan. Yang kelima iaitu pluralism budaya. Kepelbagaian unsur budaya seringkali menjadi penyebab utama terjadinya konflik di kebanyakan negara. Punca wujudnya konflik budaya dalam masyarakat adalah timbulnya perasaan dan persaingan serta adanya sikap primordialism dan egocentrism di mana masyarakat menganggap bahawa kaum yang mereka miliki adalah kaum yang paling baik. Okey, kita ke soalan yang keempat. Apakah kesan-kesan pluralism? Sila jawab, Saudara Rauf. Terima kasih kepada moderator yang menunjukkan soalan kepada saya. Hari ini saya ingin menyatakan dua kesan. Yang pertama, kesan pluralism kepada negara, dan yang kedua, kesan pluralism kepada masyarakat. Kesan pluralism kepada negara ini membentuk kepada pemegang sosial yang memandang akan tiadanya sebagai keutamaan dalam suatu negara. Akibat daripada hak kesamataan yang dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan, di antara salah faham yang timbul adalah anggapan Islam hanya sekadar agama rasmi sahaja. Malaysia adalah sebuah negara sekular. Kesamaan hak dalam beragama dan Islam adalah tertakluk kepada fahaman politik sahaja. Dalam Perlembagaan Persekutuan juga hanya memaklumkan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Ini memberikan kelonggaran untuk agama-agama lain menganut agama-agamanya sendiri. Fahaman pluralism menganggap bahawa ini adalah sebagai satu tidak adil kerana meletakkan Islam sebagai agama utama berbanding agama lain. Mereka beranggapan seharusnya semua agama sama. Pemahaman pluralism yang inginkan keselamatan hak ini sekiranya dibiarkan boleh mengganggu atau mengganggu suatu pentadbiran negara. Yang kedua ialah kesan pluralism kepada masyarakat. Konteks pemahaman sosial kemasyarakatan dalam suasana baru setelah era penjajahan kolonial. Munculnya masyarakat heterogenis iaitu percampuran antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang. Masyarakat baru yang wujud ini adalah sebuah masyarakat plural atau majmuk. Mereka hidup berdasarkan budaya, agama atau kepercayaan masing-masing. Pluralism melihat bagaimana dapat menjalinkan sebuah masyarakat baru yang tidak lagi berpegang kepada nilai-nilai fundamental agama dan budaya yang berpecah, tetapi sebaliknya mewujudkan sebuah masyarakat yang baru yang beridentitikan nilai masa hadapan. Soalan yang kelima. Saudara Hadi boleh berikan fatwa pluralism. Okey, terima kasih kepada saudara Al-Qardawi sebagai moderator dan yang telah bertanyakan soalan.
Okay, so untuk fatwa pluralism ini, muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama kali ke-74 yang bersidang pada 25 hingga 27 Julai 2016, iaitu lebih kurang 14 tahun lepas, telah memutuskan bahawa aliran liberal ini sebagai aliran sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam seperti mana yang kita tahu. Okay, so Jabatan Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa mana-mana individu atau pertubuhan atau institusi sekalipun yang berpegang dengan fahaman liberalism dan pluralism agama ini adalah sebagai tempat yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Okay, so kesimpulan daripada keputusan fatwa telah mengharamkan dan akan merampas bahan-bahan terbitan yang berunsur pemikiran-pemikiran dan fahaman liberalism dan pluralism agama ini. Okay, so mereka juga fatwa telah mengesyorkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, iaitu SKMM, untuk menyekat mana-mana laman sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum syarak. Contohnya Facebook mungkin ada grup-grup yang liberal ataupun pluralism. Okay, so dia orang akan sekat lah. So, dan mana-mana individu juga yang berpegang kepada fahaman liberalism ini dan pluralism ini hendaklah bertaubat dan kembali ke jalan Islam. Terima kasih. Soalan yang terakhir, bagaimanakah cara mengatasi pluralism? Tolong jelaskan saudara Zulhilmi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Dawi kerana menanyakan soalan tentang pendapat lah untuk memberikan penekanan kepada orang-orang yang berpegang kepada pluralism ni. Okey, insya-Allah saya nak tekan kepada dua sahaja. Yang pertama tentang NGO yang membuat dakwah kepada orang yang bukan Islam. Bagi saya NGO tu bagus untuk buat dakwah kepada orang bukan Islam, tetapi lebih baik kita buat dakwah kepada orang yang Islam tetapi pembawakan yang salah. Itu rasanya lebih baiklah daripada untuk memberi penekanan lah kepada orang-orang Islam. Itu yang pertamalah. Yang kedua tentang ustaz-ustaz yang ceramah-ceramah ni, kita perlu memberikan penekanan terhadap kita punya hujah. Lebih-lebih lagi apabila ustaz itu berpegang kepada subjek tauhid kan, panggil subjek tauhid. So dekat situ kita boleh memberi penekanan lah tentang pluralism ni, supaya kadang-kadang kalau kita lihat orang tua sekalipun kan boleh terbawa di dalam family mereka tentang pluralism ni. Kadang-kadang dia tak sangka yang pembawakan tu sampai ke rumah. Jadi dekat situ ustaz-ustaz yang mengajar tauhid ni ataupun mengajar apa-apa je lah, dia boleh memberi penekanan terhadap pluralism ni dan memberi satu skop untuk mereka-mereka ni memahami apa itu pluralism ni. Dan saya juga berpendapat bukan saja ustaz-ustaz yang luar yang mengajar masjid, mengajar pondok, bukan tu sahaja, tetapi ustaz-ustaz yang mengajar di sekolah menengah sekalipun mesti memberi penekanan tentang pluralism ni, sama ada pluralism, liberalism ke apa ke, yang sewaktu dengan dia lah. Okey, itu saja daripada saya. Itu saja pendapat saya. Assalamualaikum. Kesimpulannya, Islam bukan agama yang jumud dan bersifat mengongkong. Sebaliknya, kita harus mengambil perhatian bahawa di dalam ajaran Islam ada perkara yang tabat, yang ditetap, dan ada yang muruna. Jika tidak semua boleh diubah sesuai ikut peredaan zaman sesuka hati, dan perubahan yang hendak dilakukan mesti selepas dengan kaedah dan syarat dalam ajaran Islam itu sendiri. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, sudah ke penghujung video. Dekat sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang melihat video ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau ada salah dan silap, kami tim kami yang membuat isu pluralism ni ingin memohon maaf jikalau ada terkasar bahasa, terlanjur kata. Okey, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.